Ya, saya tahu soalan itu akan diajukan dan Gayatri pun kan Gaya kita boleh sembang tentang perkara ni kan. Pada saya mengapa tidak kerana itulah ceritanya kita berlatar belakangkan pada zaman period 30s. 30s itu adalah untuk kita buat research saja, the rest is fictional. Arab dah lama bertapak di Malaysia dan kita ada orang-orang Arab yang datang dari Hadramaut, berada di Johor Bahru, di Perlis, di beberapa tempat di Malaysia ini. Dan saya rasa menarik untuk kita explore orang-orang Arab ini, bangsa-bangsa Arab ini. Di kalangan kita ada Syed, Sharifah dan sebagainya. Jawa pun begitu juga. Kita seluruh Nusantara, jadi dia tidak jauh dan memang tidak mustahil banyak yang datang daripada tanah Jawa ke tanah Melayu, bukan baru sekarang ini. Dan of course lah orang Melayu, dan itu adalah menjadi sesuatu yang decision yang sangat penting untuk kita lakukan pada waktu itu, sama ada if you want to do all these three ethnic group, whether dia tak ada sama ada, dia kena harus, you harus score these three elements of ethnic group atau tak payah buat langsung, atau hanya pergi pada orang Melayu saja. Tetapi sewaktu menulis naskah ini, saya dengan co-writer berbincang tentang alangkah menarik kalau kita tidak hanya pergi kepada orang Melayu. Bukan sebab Melayu saya tak kuat, Melayu saya sangat kuat. Cuma kita nak cerita juga tentang adanya orang Arab dan adanya orang Jawa di tanah Melayu. Dan semasa penulisan ini, saya memang pergi untuk production value dan film look. Dan kita rasa kita dapat banyak bermain kan dengan art direction, dari segi propping dan the look for the to design the production itself. And of course itu akan membuatkan tim kita bekerja dengan lebih keras untuk score every single scene daripada setiap ethnic group ini. Yeah. That's very interesting, tapi saya tak nak fikir sangatlah yang cut tu kan. Yeah. So tak banyak. And then kita tidaklah overrun sampai 2 jam ya. Kita ada tapi pelakon-pelakon tahu apa scene yang terpaksa dipotong dan saya dah sangat memohon maaf. Tetapi bila kita cut movie ni kita go atas content kan. So we try to be as fair as possible for the actors because kita memang nak actors score in dia orang punya performance. That's why kita ada rehearsal for penanggal ini selama sebulan lebih ya. Mengikut kepada karakter masing-masing. Jadi saya tegaskan pada para pelakon semua pada ketika itu, tidak ada rehearsal lagi. Bila kita dah sampai di set, semuanya performance level, and I expect performance level, and that's what they gave us to the producer Ista and also Cik Gayatri and also myself as the director, and big applause to the actors lah. Terima kasih banyak. Mati begitu sahaja ataupun mungkin boleh jelaskan kekeliruan kat situ, mungkin ada tukar cerita ke, ada sikit plot ke berubah. Dia memang seorang penghulu di Kampung Air Mata Duyung sahaja. Dia tidak bergerak dalam cerita itu ke mana hala, tak ada. Sebab ni ada 3 tempat dia ada Kampung Air Mata Duyung, dia ada Wadi Muhammad dan dia ada Sering Wangi. So perbezaan kita bermain dengan perbezaan seorang pemimpin di Kampung Air Mata Duyung yang sebegitu, dan juga di Sering Wangi Penghulu Sulung yang sedemikian. Perbezaan antara pemimpin di kampung-kampung sendirilah. Ya, wataknya hanya untuk Kampung Air Mata Duyung saja. Tetapi kita sangat memerlukan presence arwah Pak Kuswadinata kerana present dia seorang pelakon veteran. Orang-orang lama ni, dia kadang-kadang tak payah nak cakap banyak-banyak. Present dia sangat mahal untuk kita. Okey, kenapa ada watak yang begini, cinta 3 segi kan? Ini adalah untuk, yelah, kadang-kadang bila you jumpa, katalah orang yang belum kahwin dia kenal dengan abang dulu, sekali tengok adik macam tersuka pula.
Kan. Jadi bagaimana you nak menghadapi situasi dalam rumah yang kalau you duduk serumah terselak nampak pula dia punya kan macam naik lah nafsu, naik pula syahwat. So macam mana you nak control this feeling kerana ia akan menjadi sangat haram. Perkara-perkara yang begitulah. Jadi sedangkan memang watak Sharifah Zahrah tu dan Syed Umar, dia ada hati antara satu sama lain. Cuma karakter Syed Umar ini kita visualkan dia orang yang egoistikal, yang tipikal lah, minta maaf kalau kita cakap ada yang berdarah Arab sikit tu, dia ada macam ego-ego, macam kerek-kerek sikit dan sorry tapi begitu. Jadi dia seorang tetapi dia tidak mahu menyatakan pendirian dia kan. Di mana abangnya of course lah lebih tua dan dipinangkan oleh ibu mereka Sharifah Aminah ni untuk abangnya. Yang adik ni sukakan sangat dengan Zahra ni tapi tak berani nak meluahkan perasaan, dan ego tu adalah sifat yang tidak bagus untuk kita hamba Allah. Jadi in the end diorang tak ada kesalahan pun, bukannya dia dah kahwin dengan abang dia dan bermukah atau sebagainya. Jadi adalah sebaiknya kalau cinta itu adalah antara Zahrah dan Umar, kita bagilah Zahrah untuk Umar. Kan ya? Ya. Kan Ista? Saya lain macam sangat pula rasa dia. Kan? So hutan tu pasti. Cabaran kita melalui macam-macam cabaran, dan saya tak boleh berdiri atas filem Penanggal ni seorang-seorang. Saya jadi syok sendiri kan. Jadi filem ini tidak akan berjaya sampai ke penghujungnya tanpa penerbit-penerbit yang sangat memahami kehendak naskah ini, tanpa tim-tim produksi yang ialah kita bekerja dengan energy level kita 500% dan sebagainya. Apa soalan awak sebenarnya? Saya Oh, dalam hutan. Jadi cabaran dalam hutan tu dia dah jadi macam tak ada tau. Sebab kita bila kita kerja 500%, dia dah tak adalah cabaran tu. Kita masuk hutan, you tahu ada pacat ke, ada apa ke, segala senjata yang kita sediakan adalah Rexet dan Baygon spray dan ubat nyamuk dan sebagainya. Kan, sebab apa yang kita perlukan adalah to score every scenes yang kita ada dalam naskah yang telah diluluskan lah kan. Ya. Secara overall? Maksudnya overall tu? Secara ialah sepanjang penggambaran tu. Ya. So apa dia, ada tak susah senang ke, keluar dia cantik je? Alhamdulillah. Kita shoot bulan 10 hari bulan 12 hingga ke 27 hari bulan January. That was really sweet. End of December and opening of January. Baguslah untuk kita semua kan. Jadi memang bulan 12 selalunya musim hujan kan. But we've been blessed lah. We've been blessed that throughout the shoot, alhamdulillah tak ada hujan. Bila kita cut saja, last shot kita cut je, baru ada menitik. Alhamdulillah. Dan kita sempat kemas barang-barang baru, equipment baru, hujan turun. So that has been our experience throughout the shoot. Alhamdulillah. And then saya minta producer 50 hari. Of course lah, memang mula tak lulus. Dan kita faham. Ya. Kan, tapi alhamdulillah lulus akhirnya dengan 50 hari. Tapi kita finish everything, campur cuti, shoot dan travel all in 48 days. Ya, dan saya sangat harap that other production also dalam title yang lain mendapat lebih banyak shooting days. Dari dah beberapa tahun yang lalu lagi, saya kebetulan dah jadi jemput pelakon, dan tanpa menjadi satu yang saya banggakan, saya dapat peluang bekerjasama dengan semua barisan pelakon yang hebat-hebat, walaupun muda, dan juga pelakon-pelakon yang berpengalaman. Berpeluang juga saya akhirnya berlakon dengan Allahyarham Pak Kuswadinata. Selebihnya saya cuba buat yang terbaik, dan saya harap filem ini dan lakonan saya diterima oleh semua. Terima kasih. Okey, saya tanya soalan pula lah Dari media tanya soalan lah. Saya minta Abang Zul Abang Zul, soalan saya, bagaimanakah pengalaman sepanjang bekerja dengan
orang kata director yang tegas, orang kata komitmen yang begitu mencabar, yang banyak dalam filem ni lah. Abang lah, senang kan, betul lagi Saya nak abang Ustaz. Pertama kali saya bekerja bawa arahan Edi Suryati. Sebelum ni pun saya bekerja dengan dia sebagai pelakon pun sekali je, dan terus tiba-tiba kita bekerjasama. So daripada situ alhamdulillah ramai yang berpendapat yang bahawa maybe Kak Edi Suryati garang itu ini semua, tapi bagi saya tak langsung sangat sweet, and the way dia approach kita sebagai pelakon, the way dia nak bagi kita direction, semua tu sangat, benda tu penting kan, actor director. So dia guide kita, dia fahamkan lagi mana yang kita miss, yang mana yang dia fahamkan cerita tu, mungkin kita ada miss something yang kita tak tahu, so dia sentiasa monitor kita, so kita tak akan off track. So itu yang penting. Jadi basically alhamdulillah semuanya dah 2 tahun kan, kita dah 2 tahun dah. So macam-macam lah kita pengalaman kami dekat set semua, and semua dengan barisan-barisan pelakon yang lain, semua sebab kita tengok dalam tu semua ramai-ramai, tak ada seorang-seorang, so meriah. Jadi set besar benda tu, and then first time GB and you Astro Shaw gabung, so kita orang, saya mewakili semua pelakon yang lain, kami bersyukur sangat-sangat terlibat dalam projek ni. Ada soalan lagi untuk kita? Tiga perkara. Nama saya Syed Rahman. Hai. Hai, hello. Satu, this is only your first time, Ellie. It was good for me untuk first time. Yeah, the here and there, but fine, no baby, it's okay. You're fine, you're doing well. And then the rest, yang perkara kedua ialah gabungan yang saya rasa sangat best, Astro dengan TV, yang mana secara luaran yang you can see the skill tau. You tahu orang datang macam mana, just amazing. You can feel the skill dan the impact of it. And then yang ketiga, saya ucapkan tahniah to all the cast. Saya rasa korang buat dengan bersungguh-sungguh. Rahman, saya Eli Suryati ingin mengucapkan terima kasih atas kesudian dan dengan rendah hati. Alhamdulillah. Syukran. Thank you. Saya soalan untuk Pasha lah Antara babak dalam filem ni, babak yang bagaimana? Dan yang scene mana yang rasanya orang kata tu meninggalkan kesan untuk Pasha? Assalamualaikum. Terima kasih kerana sudi hadir. Terima kasih kepada pihak Terengganu Astro Shaw dan Kak Eli kerana milih saya sebagai watak Sharifah Zahra. Okey, sebenarnya untuk dalam filem ini semua scene sebenarnya sangat susah untuk saya. Bukan mudah untuk buat satu scene pun dalam cerita ini. Memang ada beberapa scene saya telah dipotong, tapi bukan berapalah, banyak jugalah. Saya rasa mungkin sebab tak penting scene tu ataupun overrun. Dan apapun tidak mengganggu cerita ini. Saya kagum dengan kesungguhan Kak Eli. Pada mulanya apabila saya menerima skrip ini, saya tengok alamak kena cakap bahasa Arab, saya tak reti. So saya pergi ke kelas selama sebulan lebih macam tu. Saya kagum dengan kesungguhan Kak Eli. Ketika itu Kak Eli sedang hamil 4 bulan atau 5 bulan macam tu. Dan ketika hamil tu, walaupun kita tengah syuting dalam keadaan yang sangat susah dalam hutan dengan gelap macam tu, dia berlari sana berlari sini, kesungguhan tu saya tak pernah nampak ada pada pengarah yang lain Kak Eli. Ini jujur dari hati saya. Tahniah untuk Kak Eli. Saya terima kasih kepada Kak Eli sebab memilih saya, dan saya betul-betul teruja untuk berada dalam filem ini. Dan saya harap pihak media dapat membantu kita dan menyeru kepada mereka semua supaya menonton filem ini. Thank you. Richard, watak dalam filem yang dipegangkan sekarang ni, watak bagi you, mencabar diri you pegang watak tu ataupun hanya sekadar memenuhkan filem ni, you rasa? Contohlah soalan ni, Pihak media tak nak tanya, biasa tanyalah kan? Alright, terima kasih kerana tanya. Nama saya Josiah Hogan, by the way. Saya memegang watak Syed Yassin dalam filem Penanggal hari ini. Jadi watak Syed Yassin bagi saya mungkin tak berapa susah sangat. Bukan dari segi
dari kalau nak cakap bahasa Arab campur-campur dengan bahasa Melayu, part tu memang susah lah. Kadang-kadang ada kantoi sikit-sikit. Kadang-kadang saya tak puas hati, saya minta tolong Kak Eli boleh tak buat sekali lagi ke apa ke. Susah dari segi itulah. Tapi sebab kalau kita tengok saya Yasin, dia adik paling bongsu. Jadi kalau saya anak tunggal, jadi mungkin senang kalau saya nak mainkan watak yang adik yang paling bongsu. Cuma dia punya cabaran bila saya nak marah. Saya nak marah abang saya dan cakap dalam bahasa Arab campur dengan bahasa Melayu yang slang Arab. Yang itu je cabaran dia. Tapi alhamdulillah lah, saya pun harap dapat atasi lah. Kak Eli pun dia puas hati. Saya pun rasa okay lah, I did my job. Thank you very much. Okay, thank you. Okay, kita minta kepada Kak Manuri tunjuk dekatkan sesuatu mengenai filem. Agaknya berapa lama ambil kursus untuk belajar bahasa Jawa tu ke? Kan? Susah tak rasa ni dialog tu? Berapa lama agak memakan masa untuk belajar bercakap dialog tu? Tak lama sangat lah, tapi Kak Nama cuba-cuba sendiri. Hari-hari kerja tu je lah, kepala pun tak ada ingat lain, nak tidur apa semua asyik ingat tu je pasal fokus sangat lah. Lepas tu Kak Nama pergi jumpa, sampai Kak Nama pergi jumpa Mak Mah untuk belajar. Kak Nama pergi jumpa Mak Mah untuk cari belajar bahasa Jawa biar yang tepat sikit kan, macam skrip bawa juga dekat dia. Lepas tu Kak Nama bercakap depan dia. Lepas tu Mak Mah betulkan sikit-sikit lah mana yang bagi betul-betul bunyi Jawa lah. Kak Nama belajar dengan Mak Mah. Tu je. Memang susah lah sebab sepatah pun tak tahu cakap Jawa kan. Tiba-tiba kena cakap Jawa. Tu je lah. Lain-lain tak ada. Nak cakap apa Kak Nama nak terima kasih jugalah kepada Tengah Unggul, Astro, Eli kerana ambil Kak Nama jadi watak Mak Ajeng ni, walaupun pada Kak Nama mula-mula berat juga nak bawa cerita seram ni kan, tapi berat jugalah. Okey, itu je lah. Terima kasih. Assalamualaikum. Ketiadaan bintang utama Umi Nazira filem ini adakah untuk malam ni saja ataupun di sepanjang promosi filem ini? Ketiadaan Umi Nazira. Cik Jalan kita tak. Kenapa dia tak ada malam ni, sebab dia Umi Nazira tengah study dekat Australia, so